Assalamualaikum, nama saya Hanisa binti Kamsuri. Hari ini saya ingin bercerita tentang Bab 9 Perlembagaan Malaysia. Video ini adalah khas untuk subjek SADN 1033 Kenegaraan Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? 1. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi yang merupakan asas pembentukan sesebuah kerajaan. Nombor 2. Perlembagaan ialah dokumen rasmi negara yang menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Dan nombor 3. Perlembagaan mengandungi peraturan-peraturan dan prinsip yang menjadi panduan kepada kerajaan untuk mentadbir negara. Apakah kepentingan perlembagaan dalam negara kita? Pertama sekali, ia dapat menjamin kestabilan negara. Nombor 2, dapat melicitkan pentadbiran dan pemerintahan negara. Nombor 3, dapat menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat. Dan nombor 3, perlembagaan membentuk semangat patriotisme antara rakyat. Apakah peruntukan yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia? Pertama sekali kita ada senarai kerajaan persekutuan, senarai kerajaan negeri dan senarai bersama. Institusi yang di-Pertuan Agong, Parlimen dan Jemaah Menteri dan juga Badan Kehakiman. Apakah ciri-ciri asas Perlembagaan Malaysia? Perlembagaan Malaysia telah dikuatkuasakan pada 16 September 1963. Perlembagaan Malaysia mengandungi 3 perkara iaitu 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. 15 bahagian mengandungi 183 perkara dan 13 jadual. 183 perkara mengandungi mentakrif hak dan kewajipan pemerintahan dan warga negara secara kasar sebagai contoh perkara 32. 13 jadual ialah menerangkan secara terperinci perkara tertentu sebagai contoh jadual 3 menerangkan pemilihan yang di-Pertuan Agong sebagai kepala utama. Bagi sejarah Perlembagaan Malaysia, anda tahu Perlembagaan Malaysia pertama kali dikenali sebagai Perlembagaan Tanah Melayu ketika Hari Kemerdekaan. Nama itu telah diubah kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 selepas pembentukan Malaysia. Bermula dengan penguasaan British ke atas negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang dan yang juga dikenali sebagai Negeri-Negeri Bersekutu NNMB. Semasa Perang Dunia Kedua iaitu 1942 hingga 1945, Jepun telah menaluki Tanah Melayu. British kembali sekali lagi menduduki Tanah Melayu dan memperkenalkan satu bentuk pemerintahan yang baharu iaitu Malayan Union pada tahun April 1946 dan menyebabkan tentangan hebat daripada sesetengah orang Melayu. British kembali menduduki Tanah Melayu dan memperkenalkan satu bentuk pemerintahan baru iaitu Perjanjian Persekutuan 1948. Melalui perjanjian itu, kerajaan pusat akan terdiri daripada seorang Pesuruhanjaya Tinggi British, sebuah majlis mesyuarat dan sebuah majlis perundangan. Lahirlah satu perlembagaan baru yang ditubuhkan oleh Pesuruhanjaya Tinggi British yang dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Selepas pilihan raya 1955, Parti Perikatan menang dengan majoriti dan menjadi kerajaan pemerintah. Pihak penjajah British telah mengadakan satu persidangan perlembagaan di London dan tujuannya adalah untuk menggubal satu perlembagaan untuk Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Persidangan tersebut telah berjaya ditubuhkan dan dinamakan sebagai Suruhanjaya Writ. Suruhanjaya Writ telah mengadakan referendum dalam kalangan semua penduduk Tanah Melayu termasuk orang awam, parti politik
badan awam dan sebagainya. Pada bulan Oktober 1956, Suruhanjaya Red telah berjaya menerima 131 cadangan daripada penduduk Tanah Melayu. Draft Perlembagaan Tanah Melayu akhirnya telah dibentuk pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan Malaysia akhirnya siap digubal pada tahun 16 September 1963. Terdapat 4 kaedah pindaan perlembagaan yang digunakan di Malaysia. Kaedah pertama ialah persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja. Perkara yang boleh dipinda melalui kaedah ini ialah meminda syarat kewarganegaraan, kedudukan Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Negeri. Kaedah kedua, memerlukan persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan persetujuan Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Sabah. Perkara yang boleh dipinda ialah keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sarawak dan Sabah. Kuasa kerajaan negeri menahan kemasukan orang yang bukan dari Sarawak dan Sabah, contohnya ialah parti pendatang tanpa izin yang datang daripada Filipina ataupun Indonesia yang berlaku sekarang ini. Kaedah ketiga, persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen. Perkara yang dipinda ialah perkara yang tidak disebut dalam mana-mana 3 kaedah pindaan. Kaedah keempat, persetujuan lebih suara 2/3 Parlimen. Perkara yang boleh dipinda ialah contohnya pindaan jadual 2, 6 dan 7 bahagian 3 tentang kewarganegaraan, pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara dan persempadanan pilihan raya. Pindaan perkara 74 mengenai perkara yang disebut dalam senarai persekutuan dan senarai bersama. Jenis-jenis perlembagaan. Terdapat 5 jenis-jenis perlembagaan, antaranya ialah perlembagaan panjang dan pendek. Perlembagaan bagi sesebuah negara adalah tidak sama, panjang atau pendek bergantung kepada berapa banyak perkara yang terkandung di dalam perlembagaan tersebut. Contohnya, perlembagaan India sangat panjang di mana perlembagaan negara Amerika Syarikat pendek di mana hanya ada 7 perkara dan di perlembagaan Malaysia adalah sederhana sepanjang iaitu mempunyai 183 perkara sahaja. Perlembagaan bertulis dan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis ialah perlembagaan yang terdapat dalam bentuk dokumen yang nyata seperti Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan yang tidak bertulis merupakan peruntukan yang berselerak kerana terdapat akta-akta yang tidak dikod. Perlembagaan ini telah diamalkan di United Kingdom. Perlembagaan berparlimen dan perlembagaan berpresiden. Dalam sistem berperlembagaan berparlimen, ianya mempunyai hubungan antara institusi perundangan dan institusi pemerintahan yang begitu rapat sekali. Terdapat pengasingan kuasa agak jelas dalam sistem berperlembagaan ini seperti yang diamalkan oleh Amerika Syarikat dan Filipina. Perlembagaan ketat dan perlembagaan longgar. Ketat atau longgar sesuatu perlembagaan boleh dilihat bagaimana perlembagaan itu boleh dipinda. Sekiranya perlembagaan itu sukar dipinda, ianya memerlukan majoriti sokongan yang tinggi. Jika perlembagaan itu dianggap longgar, ianya boleh dipinda dengan hanya memerlukan majoriti yang kecil sahaja.
perlembagaan persekutuan dan perlembagaan tidak persekutu. Dalam perlembagaan persekutu, kuasa pemerintahannya telah dibuat dengan cara pengagihan kuasa. Perlembagaan dengan jelasnya membahagi kuasa pemerintahan antara kerajaan pusat dan negeri. Ini ialah Jata Negara Malaysia. Jata Negara Malaysia merupakan lambang rasmi Kerajaan Malaysia yang telah diperkenankan dan diwartakan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1952 dan turut digunakan dalam Perlembagaan Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih.